sedikit tentang latar belakang TFP Solution Berhad dan juga Mobility One. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, TFP Solution Berhad ni dia tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur sejak tahun 2008 lagi. Jadi dia membangunkan software untuk telekomunikasi, untuk fintech services dan juga untuk apps punya platform. Dan manakala Mobility One pula dia listed dekat London Stock Exchange. Jadi status MSC status, dan juga berdaftar di Kementerian Kewangan as a Bumiputra status company. Dan dia juga ada lesen third party debit card acquirer, dan ada lesen e-money operator by Bank Negara Malaysia, ada lesen e-wallet, dan dia juga ada kelulusan daripada Bank Negara untuk melantik merchant-merchant, tuan-tuan. Jadi di mana kita boleh buat pembayaran di merchant-merchant menggunakan kita punya e-wallet. Dan dia juga ada remittance license, daripada Bank Negara. Jadi that's why kita tengok tadi kita punya aplikasi boleh kirim duit ke luar negara, boleh gunakan prepaid Visa card, boleh kita buat dapat royalty dan juga kita boleh dapat cashback. Okay. So kita sama-sama lihat corporate video Mobility One ni, tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kenapa kita kena gunakan aplikasi OneSend ni? Ada banyak apps kat luar sana tuan-tuan untuk kita buat pembayaran. Okey, selain daripada apa kelebihan-kelebihan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, okey. Jadi aplikasi OneSend ni juga sebenarnya dia di backup oleh dua public listed company tuan-tuan, iaitu TFP Solution Berhad dan juga Mobility One. Satu listed kat BSKL, satu listed kat London Stock Exchange. Dan kita ada kelulusan daripada Bank Negara untuk dijalankan e-money ataupun e-wallet, tuan-tuan. Okey, dan sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, okey, di pejabat kita di Kampung Baru, okey. Jadi kita ada lebih kurang 40 software engineer bersama-sama dengan kita yang daripada Iran, daripada Bangladesh, daripada Pakistan, dan juga kita juga ada software engineer lokal, software engineer. Jadi yang mana kita punya software kita, apps kita, semuanya kita bangunkan sendiri, tuan-tuan dan puan. Jadi kita bangunkan sendiri, kita maintain sendiri, dan juga kita integrate sendiri, yang mana kita tak gunakan third party. Jadi dengan backup yang sebegini kuat, jadi insyaAllah jadi platform OneSend ni dia akan menjadi satu platform yang bakal merobos pasaran di negara kita dalam waktu yang terdekat. Nak iklankan dia punya perniagaan dalam aplikasi kita, okey, tak perlu bayar 1 sen pun, cuma mereka kena tawarkan sedikit persen
Jadi persen ni okey, anggapkan sebagai kos pengiklanan sebagai kos pengiklanan lah. Jadi mereka kena bagi persen. Berapa persen nak bagi terserah pada mereka nak bagi 5% ke 10% ke 20% terserah kepada mereka Jadi minimal kita minta 3% lah, paling minimal lah. Okey, daripada berapa duit yang kita dapat daripada persen duit ni kita akan agihkan, sistem akan agihkan duit ni okey, so, kepada kita punya komuniti. Contohnya 50% daripada berapa nilai duit ni akan dibagikan kepada pengguna punya pool manakala 20% daripada nilai duit ni akan dibagi kepada business partner punya pool, dan baki 30% lagi ini kepada OneSend selaku platform provider untuk cover kita punya overhead kita. Okey, sebagai contoh tuan-tuan dan puan katalah Mak Minah Tom Yam. Jadi di mana kita sarapan pagi hari-hari, di mana kita makan tengah hari, di mana kita minum petang, kita beli goreng pisang, kita beli ikan, kita beli ayam, kita gunting rambut, kita pergi workshop. Jadi kita offer peniaga-peniaga ni untuk jadi kita punya merchant, okey, elankan bisnes mereka dalam kita punya apps, kita promote kedai mereka. Okey. Contoh Mak Minah Tom Yam dia offer 6.5%, 6.5% ni jadi termasuk 6.5% ni termasuk 1.5% payment gateway punya charges. Ni Mobility One punya charges lah. So baki tinggal 5%. Jadi 5% ni lah yang akan kita agih-agihkan dalam kita punya komuniti. Jadi kalau anda nak bagi, kalau anda merchant, anda nak bagi 10% contohnya anda nak bagi 10% di sini, jadi anda kena offer 11.5% kerana ini termasuk 1.5% payment gateway. Okay. Now, contoh, katalah saya pergi makan dekat restoran Mak Minah Tom Yam. Okey. Jadi saya makan kat Mak Minah Tom Yam. Jadi bila dah makan, bil keluar RM100. Jadi saya nak buat pembayaran. Jadi pertama sekali saya kena check dekat saya punya apps. Okey, dekat OneSend punya app, saya ada cukup wallet RM100 saya nak bayar. Kalau tak cukup, saya boleh top up daripada bank daripada transfer daripada online banking, ataupun saya boleh transfer dengan kawan-kawan yang ada wallet, boleh bagi dia cash dan tukar wallet peer to peer P2P. Okey. So saya scan setiap merchant yang berdaftar dengan OneSend, dia ada dia punya QR code lah. Jadi apa yang perlu saya buat, saya scan dia punya QR code, saya masukkan duit RM100 dan saya masuk saya punya PIN number, wallet saya kena potong RM100. Jadi Mak Minah tak terima RM100 pasal dia bagi 6.5% diskaun tadi kan untuk advertisement fee. Jadi Mak Minah cuma terima baki dia. So baki dia RM93.50. Jadi daripada RM100 saya buat bayaran, Mak Minah terima RM93.50 pasal dia offer 6.5%. Jadi 1.5% daripada RM100 ni iaitu RM1.50. RM1.50 pergi kepada payment gateway punya charges lah. So baki tinggal 5% iaitu RM5. Duit RM5 inilah yang akan kita agihkan oleh sistem kepada kita punya pengguna, business partner dan juga OneSend. Okey. 50% daripada duit RM5 ni akan diagihkan kepada pengguna punya pool. Jadi RM2.50 lah. Manakala 20% daripada RM5 ni akan diagihkan kepada business partner punya pool. Business partner ni ialah mereka-mereka yang memperkenalkan merchant-merchant yang tadi untuk mengelankan perniagaan mereka di dalam aplikasi kita. Jadi siapa pun di kalangan ahli kita boleh kenalkan merchant-merchant. Okey, kemudian 30% daripada RM5 ni iaitu RM1.50. Ini akan pergi kepada OneSend untuk kita punya overhead lah. Okey. So daripada RM2.50 ni tadi, RM2.50 yang pergi kepada pengguna tadi, duit ni akan dipecahkan lagi. Sistem akan pecahkan lagi, yang mana 10% daripada RM5 ni akan pergi kepada pembeli sebagai cashback. Jadi saya membayar Mak Minah RM100 kan. Jadi semasa saya bayar, saya scan, dia akan pantul balik real time masuk dalam wallet saya balik 50 sen. Jadi 10% daripada RM5 ni, so 50 sen akan masuk balik dalam wallet saya, dan wallet ni, duit ni terus boleh digunakan tuan-tuan bukan point tukar kotak tisu ke, tukar air mineral tak. Ini terus boleh dipakai, boleh buat pembayaran. Manakala siapa yang kenalkan saya, orang yang memperkenalkan saya apps ni kan, jasa dia tetap dikenang tuan-tuan dan puan. Jadi dia akan dapat royalty 5% daripada RM5 tu, iaitu 25 sen akan kredit masuk dalam wallet dia real time. Walaupun saya makan di Kota Baru, dia duduk di Johor Baru, jadi sistem akan trace real time, akan masuk dalam wallet Dan begitu juga daripada yang memperkenalkan saya tadi, generasi ke atas yang memperkenalkan
Jadi 10 level akan jasa mereka tetap dikenang real time Jadi dapat 5%, 5%, 5%, 5% sampai 2% lah. Jadi total semua sekali ni tuan-tuan Jadi total semua sekali 48%. Syarikat bagi 50%, ada baki 2% masuk kita punya charity fund, tabung kebajikan kita lah. Jadi kita ada dana untuk kebajikan, untuk kita buat kebajikan kepada ahli kita ataupun kepada mana-mana pertubuhan yang memerlukan dari masa ke semasa. Jadi itu duit RM2.5 allocation untuk pengguna, selesai, diagihkan real time. Mari kita lihat pula yang 20% ni, yang business partner. Siapa yang memperkenalkan merchant tadi? Okey, orang yang memperkenalkan merchant tadi mudah je tuan Jadi kita gunakan aplikasi kita, okey, kita lihat dekat column merchant tu, introduce new merchant. So ada borang Jadi kita daftarkan dekat situ. Jadi bila kita submit kan, jadi kita dah jadi introducer. Okay, selaku introducer kan, siapa saja yang pergi makan, contohnya macam Mak Minah punya Tom Yam ni lah, siapa saja yang pergi kat Mak Minah Tom Yam yang buat pembayaran menggunakan aplikasi OneSend, okey, anda akan dapat royalty 5% daripada nilai RM5 ni, iaitu 25 sen akan masuk dalam wallet anda real time tuan-tuan Tak kira siapa pun, yang penting dia bayar menggunakan aplikasi OneSend, okey, anda akan dapat royalty. Menarik tuan-tuan Jadi cuba bayangkan kita kenalkan kedai makan, kita kenalkan kedai tayar, kita kenalkan mana lah. Jadi seolah-olah kita ada share dalam kedai tu walaupun kita tak pegang spana, tak pegang sudu, tak mop lantai jadi kita akan enjoy royalty setiap kali pembayaran dilakukan. Sampai bila tuan-tuan kita dapat ni? Selagi perniagaan tu berjalan. Apa jadi kalau Mak Minah meninggal? Kalau keluarga dia sambung pembayaran masih lagi menggunakan QR code tu, selagi QR code tu digunakan, selagi itulah pembayaran dibuat, anda akan dapat royalty. Okey. Seterusnya ialah konsultan. Konsultan ni di kalangan ahli kita yang berminat nak jadi konsultan, okey, mereka kena masuk satu kursus yang mana dia ni yang akan servis merchant-merchant tadi. Kalau di Johor Bahru, kalau merchant tu di Johor Bahru, mana konsultan di Johor Bahru yang akan servis merchant tu lah. Kalau di Penang, di Penang lah. Jadi dia ni akan bagi servis merchant tu, dia akan ajar merchant tu macam mana nak log in dekat dia punya back office, macam mana nak tengok dia punya sale, macam mana nak transfer wallet ke bank. Jadi apa-apa masalah di tempat kan, jadi konsultan yang akan servis. Jadi kalau anda sendiri introducer, anda sendiri konsultan, anda boleh dapat 10%. Dan seterusnya ialah koordinator. Koordinator ni di kalangan ahli kita yang berminat nak jadi koordinator ni, satu parlimen hanya ada satu je koordinator yang kita lantik Jadi kalau siapa yang berminat jadi koordinator, okey, yang mana selaku koordinator ni dia akan coordinate konsultan-konsultan, merchant-merchant dan juga introducer dan juga ahli-ahli kita di lapangan di kawasan parlimen dia. Jadi dia kena buka satu center, okey, yang mana rumah kedai lah, dekat bawah ataupun dekat atas, okey, dan dia conduct training di sana dan dia monitor semua konsultan dan merchant di sana, okey. So dia dapat royalty 5% daripada nilai duit RM5 ni, okey, 5%, okey, setiap mana-mana merchant yang dalam kawasan parlimen dia lah. Setiap kali pembayaran lakukan dia dapat 5%. Dan selaku koordinator juga, dia ada training center, dia juga akan bina dia punya community dia sendiri. So apabila community dia berbelanja di mana-mana merchant di seluruh negara, bukan di parlimen dia je, dia akan dapat lagi tambahan 5%. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali pembayaran dilakukan, inilah yang akan berlaku real time. Okay. So mari kita buat simulasi sikit tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita semua adalah pengguna. Kita semua adalah pengguna. Okay. Suka tak suka, okay, ujung tahun ni kita mula dah kena implementasi ke arah cashless. Jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita kempen dengan ahli keluarga kita. Okay. Contohnya kita kempen dengan 5 orang ahli keluarga kita lah. Okay, kita terangkan dia apa itu OneSend, apa itu cashless, kenapa kena guna OneSend, kenapa kena pergi cashless. Jadi katalah 5 orang di kalangan rapat kita tadi, dia pun bersetuju lah, dia bergabung dengan kita, dia pun download app OneSend ni, dia pun pergi test lah, pergi makan kat restoran Mak Minah tadi kan. Okey, dia makan, oh kita betul dapat 10 sen. Kan? Okey, jadi seeing is believing kan. Okey, 5 orang tadi kempen juga dengan 5 orang. Jadi contohlah, contoh kata kempen kita bina kita punya cashless society kita sendiri. Jadi 5 kena kempen dengan 5, ada 25 orang. 25 orang ni contoh buat pembayaran juga, so kita dapat juga 10 sen, dapat RM2.5. So sistem akan trace sampai 10 generasi tuan-tuan dan puan-puan. Oh lumayan sekali sampai 10 generasi. Kita bina kita punya own cashless society kita sendiri.
Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan. So, kalau kita lihat cashless platform provider yang ada sekarang ni, mereka terpaksa membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk bina mereka punya cashless society mereka. Contohnya kerajaan pun baru-baru ni belanjakan 450 juta ringgit nak cashlesskan 15 juta rakyat Malaysia. Tapi hari ni anda nak bina anda punya own cashless society, berapa anda nak perlu bayar? Tapi menariknya dengan 1 sen tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan tak perlu bayar, tapi tuan-tuan dibayar. Menarik. Kalau kita bina kita punya cashless community seperti ini, okey, dengan duit seposen-seposen je, nak test sistem aja, kita boleh jana pendapatan hampir 1/2 juta tuan-tuan dan puan-puan. Jadi daripada perbelanjaan harian, perbelanjaan harian kita yang kita terpaksa belanja, suka tak suka, belanja keperluan harian kita, belanja angus kita, sarapan pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, cuci kereta apa semua kan. Daripada perbelanjaan ni saja kan, kita boleh jana pendapatan yang lumayan. Jadi kita tak ada jual apa barang pun, kita teruskan kehidupan macam biasa, cuma kita peka dan kita prihatin tentang perkembangan teknologi dan kita pandai memilih platform yang betul. Ini atas kertas tuan-tuan, atas kertas, atas layar 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 kan. Matematik tak pernah bohong. Selalu yang bohong ni kita lah kan. Cakap 5 bawa 3 kan. Okey, jadi macam mana kita nak jadikan ni satu realiti? Nak jadikan figure-figure ni satu realiti, ia memerlukan ciri-ciri keusahawanan. Jadi makanya hari ni kan, jadi kita sebenarnya menawarkan kepada orang ramai, okey, bagaimana kita boleh jadi usahawan digital yang mana kalau kita nak jadikan realiti, kita kena ada kesedaran tuan-tuan dan puan-puan. Kesedaran maksud saya tadi, kita kena peka tentang keadaan ekonomi sekarang ni, ke mana hala tuju ekonomi dunia, negara kan, tentang cashless ni, dan kemudian kita kena ada ilmu dan kemahiran macam mana nak gunakan apps ni, nak gunakan maximize usage apps ni lah. Pasal banyak dia punya feature-features yang kita kena pelajari dalam apps tadi, dia bukan macam app biasa. Kemudian kita kena ada faktor motivasi. Of course, apa yang memotivasi kita tak lain tak bukan adalah ringgit lah. Jadi kalau dia boleh menawarkan kita satu sumber pendapatan alternatif yang lumayan dan berkekalan, why not lah. Okey. Dan seterusnya kita kena ada platform. Jadi aplikasi, kita punya aplikasi ni didatangkan dengan fintech services. Fintech ni finance technology ataupun teknologi keuangan. Jadi bagaimana aplikasi kita ni membantu peniaga dan juga pengguna dalam menyelesaikan masalah yang seperti mana saya nyatakan sebentar tadi. Okay? So apa yang kita tawarkan kepada peniaga-peniaga ialah kita tawarkan peniaga untuk mengiklankan perniagaan mereka di dalam aplikasi kita secara percuma tuan-tuan. Tak perlu bayar 1 sen pun. Kita offer dia boleh iklankan bisnes mereka dalam aplikasi kita. Bukan saja iklan dia, mereka boleh promosikan bisnes mereka dalam aplikasi kita secara percuma. Cuma dengan syarat mereka tawarkan sedikit percentage kepada kita punya community kan, dan anggapkan itu sebagai kos pengiklanan. Jadi menariknya di sini, kalau sebelum ni kalau mereka nak iklan, nak buat promosi, mereka kena bayar dulu ke company percetakan atau company pengiklanan kan. Jadi harga iklan pihak syarikat pengiklanan yang tetapkan. Tapi kalau dengan mereka mengiklankan dalam kita punya aplikasi kan, mereka sendiri yang tentukan berapa persen yang mereka nak bagi sebagai kos pengiklanan daripada jualan mereka. Jadi dengan arti kata lain, kalau saya ada apps 1 sen ni, saya contohnya nak pergi ke Kota Baru, Kelantan, saya nak cari homestay. Jadi apa saya buat? Saya search melalui app saya tadi, Kota Baru homestay. Jadi saya akan lihat mana-mana homestay yang iklankan perniagaan mereka dalam kita punya aplikasi. Jadi saya boleh pilih yang mana berapa persen bagi. Saya boleh tengok gambar-gambar bilik-bilik mereka kan. Jadi kalau saya nak bawa booking, saya boleh bawa booking terus. Kalau dia ada sediakan QR code, saya boleh bawa pembayaran terus daripada masa saya buat tempahan. Dan kalau contohnya restoran, jadi map bawa pergi ke kedai dia kan, hari apa buka, hari apa tutup, pukul berapa buka, pukul berapa tutup, halal tak halal, semua maklumat-maklumat ni kita boleh dapat di hujung jari kita. Daripada sekecil-kecil warung goreng pisang sampailah sebesar-besar hotel 5 bintang, mereka boleh iklankan perniagaan mereka di dalam aplikasi kita secara percuma. Jadi dengan arti lain, merchant-merchant ni tadi, mereka berpotensi besar untuk dapat pelanggan-pelanggan baru yang tak pernah datang kedai mereka. Yang dah datang akan datang lagi. Yang dah datang juga akan promote pada komuniti mereka kerana ada persen yang ditawarkan. Okay. So bagi pengguna pula,
Okey, kita punya aplikasi ni dia kena guna smartphone tuan. Bila gunakan smartphone kita kena ada line telefon. Okey. Jadi kita kena gunakan kita punya one call punya SIM card tuan. Kenapa one call punya SIM card? Dia tak boleh pakai SIM card lain kerana SIM card kita ni juga dilengkapi dengan fintech services. Sebentar lagi saya akan terangkan lebih lanjut tentang one call ni. Jadi bila oleh kerana menggunakan fintech services, maka kita punya aplikasi ni amat sesuai untuk kita jadikan dia sebagai platform untuk kita jalankan kita punya program usahawan digital. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, okay, setiap mereka yang ada aplikasi OneSend, app OneSend ni, bila mereka buat pembayaran menggunakan apps ini di mana-mana merchant yang ada iklan dalam kita punya app, okey, setiap kali mereka buat pembayaran mereka akan dapat cashback. Menarik tuan, kita buat pembayaran kita akan dapat cashback real time tuan-tuan. Berapa banyak kita dapat bergantung berapa persen merchant tu bagilah. Okey, besar merchant tu bagi, besarlah cashback yang kita dapat. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, okey, siapa saja boleh download app OneSend ni daripada Play Store ke daripada Apple Store tetapi untuk nak aktivatekan kita punya aplikasi ni, app ni, kita kena ada referral, kena ada referral dan kita kena ada SIM card one call. Kalau tak ada dua ni kita tak boleh activate kita punya apps kita lah. Okey. So apabila kawan-kawan kita yang kita perkenalkan, ahli keluarga kita yang kita perkenalkan apps ni, bila mereka ni membuat pembayaran di mana-mana merchant yang ada iklan dalam kita punya app tadi, so of course mereka juga akan dapat cashback macam mana kita dapat. So jadi apa yang kita dapat pula tuan-tuan dan puan? Jasa anda tetap dikenang tuan-tuan. Jadi apabila mereka buat pembayaran, anda dapat royalty. Seronok tuan-tuan. Orang minum teh tarik kita dapat royalty, orang pergi cuci rambut kita dapat royalty, orang pergi cuci kereta, repair kereta kan, orang duduk homestay, di mana sajalah mereka buat pembayaran, kita akan dapat royalty real time tuan-tuan dan puan. Masuk dalam wallet kita terus boleh digunakan. Berapa banyak kita dapat bergantung berapa persen merchant tu tawarkan dia punya kos pengiklanan dia. Okey. Lebih menarik lagi tuan-tuan dan puan. Jadi daripada apps kita ni, wallet yang kita dapat, kita ada wallet daripada activity campaign kita, daripada royalty, daripada cashback yang mana tadi, kita boleh transfer kita punya wallet ni kepada kita punya prepaid Visa card. Kita boleh transfer wallet kita ke prepaid Visa card. So daripada Visa card ni tadi kita boleh tunaikan duit ni dekat mana-mana mesin ATM di seluruh dunia tuan-tuan. Kalau kita tunaikan di Malaysia dia keluar ringgit tuan. Kalau kita tunaikan di Indonesia dia keluar rupiah tuan-tuan. Menarik. Dan debit card prepaid Visa card ni juga boleh digunakan untuk buat pembayaran pembayaran di mana-mana merchant yang terima Visa tuan-tuan. Dan menarik lagi, kita punya wallet yang ada dekat kita punya aplikasi OneSend ni tadi, jadi bagi contohnya pekerja-pekerja asing, amat sesuai sekali mereka kalau pekerja asing menggunakan apps ni. Kerana apa? Wallet yang ada tadi mereka boleh transfer, wallet ni ke keluarga mereka, di mana, di Bangladesh ke, di Pakistan ke, di Iran ke, di Filipina ke, di mana sajalah. Mereka transfer terus masuk ke akaun bank keluarga mereka. Menarik sekali tuan-tuan. Jadi bukan hanya sekadar buat pembayaran, tetapi aplikasi ni kita boleh transfer duit ke luar negara, kita boleh cash out dekat mana-mana mesin ATM menggunakan kita punya prepaid Visa card, kita boleh dapat royalty, kita boleh dapat cashback. Jadi memang menarik sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, siapa sebenarnya di belakang OneSend punya aplikasi ni? Jadi aplikasi OneSend ni dibangunkan oleh OneSend Senayan Berhad. Jadi OneSend Senayan Berhad ni ialah anak syarikat kepada TFP Solution Berhad. Jadi TFP Solution Berhad ni adalah syarikat yang senarai di Bursa Saham Kuala Lumpur. Dan dia punya sister company ialah Mobility One. Mobility One ni senarai di London Stock Exchange. So dua syarikat yang tersenarai di Bursa Saham tuan-tuan. Satu di BSKL, satu lagi di London Stock Exchange. Kenapa dipanggil sister company? Kerana dua-dua syarikat ni diterajui oleh CEO yang sama, iaitu kita punya Datuk Hussein bin Abdul Rahman.